insya-Allah. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Saya kira dah nampak ya skrin saya ni. Baik, insya-Allah kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Baiklah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita beroleh kebaikan dan juga beroleh ganjaran yang telah disebutkan dalam kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Saya yakin dan percaya mungkin tuan-tuan dah baca dah pun bermula daripada malam semalam kan. Masuknya hari Jumaat kita pun dah tahu dah nak baca suratul Kahfi, tapi untuk kita meraihkan kesemua yang hadir ataupun kita mengambil keberkatan, kita bacalah lagi sekali 10 ayat awal daripada suratul Kahfi. Dan insya-Allah sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini kita akan membaca 10 ayat terakhir juga daripada suratul Kahfi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, hari ini kita nak masuk dalam tajuk kita iaitu bab al-idgham. Okey. Jadi bersedia untuk kita sama-sama menumpukan perhatian kepada tajuk yang akan kita bicarakan pada hari ini iaitu bab al-idgham. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ya. Kalau kita tengok kalimah al-idgham ini, saya rasa kita biasa jumpa dah lah. Kat mana? Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Okey. Dan kita pun pernah sebut dalam bab
apa ni nun mim mati, iaitu ada idgham mithlain. Okey, al idgham mithlain dalam bab mim as-sakinah yang telah kita belajar pada siri-siri yang telah lalu. Dia ada tajuk nun sakinah dan tanwin, ada juga tajuk mim sakinah. Maka kita dah biasa dengar kalimah al-idgham. Jadi saya yakin dan percaya kita dah faham apakah yang dimaksudkan dengan al-idgham secara umumnya atau secara khususnya. Tapi apa yang kita bicarakan pada hari ini khusus pada tajuk al-idgham sahaja. Khusus pada tajuk al-idgham yang telah kita sebutkan ataupun yang telah dibicarakan pada awal tadi. Ada beberapa pembahagian dalam bab al-idgham untuk kita lebih memahami tentang hukum ataupun tentang ilmu tajwid dalam bab ini. Baik. Jadi pastikan kita tumpukan perhatian. Saya akan cuba berikan orang kata apa cara yang mudah untuk difahami, dan saya akan highlightkan apa yang penting. Barangkali dalam slide saya ini saya masukkan beberapa tambahan dari segi pengetahuan qiraat, tetapi insya-Allah saya akan sebutkan apa yang penting untuk kita ambil perhatian dalam bab ini. Okey. Baik. Okey. Yang pertama tentang pengertian lah. Tentulah yang pertama ialah pengertian. Kita nak tahu satu perkara mesti kena tahu dulu awal dia apa benda yang kita nak bicarakan ni. Okey, secara ringkas. Idgham dari segi bahasa ataupun dari segi maknanya percakapan orang Arab, idgham dari segi bahasanya memasukkan. Okey. Memasukkan. Okey, dari segi istilah, ini yang kita nak tengok. Istilah ni maknanya apa yang kita bicarakan dalam hukum tajwid. Istilahnya maksudnya berhimpun huruf pertama kepada huruf kedua. Berhimpun maknanya memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua, menggabungkan huruf pertama kepada huruf kedua. Itu maksud idgham. Menjadi satu huruf yang bertasydid. Tasydid ni tahulah iaitu bertanda sabdu, okey, dan terangkat lidah ketika menyebutnya dengan sempurna. Itu dimaksudkan dengan al-idgham. Okey. Baik. Faedahnya. Okey, apa faedah idgham ini? Ini juga disebutkan meringankan sebutan. Dengan kita al-idgham, kita memasukkan atau kita menghimpunkan huruf pertama kepada huruf kedua, dia meringankan sebutan. Okey. Kerana lidah itu berulang alik atau berulang kali ketika menyebut huruf izhar, huruf yang perlu dijelaskan, menyebabkan beratnya sebutan. Maka orang Arab memilih idgham kerana ia senang disebut. Jadi konsep dia idgham ini ialah dua huruf yang mana dia digabungkan menjadi satu huruf yang bertasydid dan ia lebih mudah untuk dibaca. Dan itulah kaedah disebut sebagai al-idgham. Okey, jelas kat situ? Mudah je kan? Dua jadi satu. Okey, dua huruf menjadi satu huruf. Okey, idgham. Masukkan huruf pertama masuk ke dalam huruf yang kedua. Itu dipanggil al-idgham. Seperti hukum idgham ma'al gunnah, seperti idgham bila gunnah. Itu juga masuk idgham. Maknanya bila sebut idgham ialah memasukkan. Satu perkara yang saya suka juga untuk sebut, idgham dia beza dengan gunnah. Sebab ada orang ingat kalau sebut idgham tu mesti kena gunnah. Idgham memasukkan al-gunnah, iaitu suara yang keluar daripada rongga hidung ataupun dipanggil sebagai dengung. Itu dipanggil al-gunnah. Okey, dua perkara yang berbeza, al-idgham dan al-gunnah. Jadi idgham saja ialah memasukkan ataupun menghimpunkan, menggabungkan huruf pertama kepada huruf yang kedua menjadi satu huruf yang ada sabdu bertasydid. Okey. Dan ia memudahkan pada kita nak baca kalimah atau perkataan tersebut. Tamam? Jelas Okay. Yang ketiga, ayat yang keempat. Okey. Ada 3 jenis idgham bagi dua huruf yang bertemu. Okey. Ada 3 jenis. Atau boleh sebut 4 jenis pun tak ada masalah.
Yang pertama mutamathilani ataupun mutamathilaini, dua-dua boleh. Mutamathilani. Yang kedua mutajanisani. Yang ketiga mutaqaribani. Ejaan dia dalam bahasa dalam tulisan Arab mutaqaribani. Okey. Tiga-tiga ni insya-Allah kita akan cuba ceritakan secara detail dan untuk kita mudah untuk kita fahami. Sekali lagi saya ulang, idgham ada tiga, idgham mutamathilani, idgham mutajanisani, idgham mutaqaribani. Okey. Tiga jenis idgham bagi dua huruf yang bertemu. Okey, baik. Yang kelima, setiap jenis ada tiga bahagian. Banyak pula pembahagian dia. Setiap jenis ni ada tiga pula bahagian, iaitu kabir, saghir dan juga mutlaq. Mungkin tak pernah dengar barangkali, tapi tak apa. Dan sebab tu saya sebut tadi dalam apa yang saya sediakan slide ni, saya masukkan juga beberapa tambahan dari segi qiraat. Setiap jenis ada tiga bahagian, sama ada kabir, saghir dan mutlaq. Okey. Cuma kita akan menekankan ataupun menumpukan kepada bahagian yang kedua, iaitu saghir. Inilah yang kita nak tekankan dari segi bacaan riwayat Hafs an Asim daripada Tariq Asy-Syatibi, lebih kepada bahagian yang kedua ini, iaitu saghir. Okey, kabir itu besar, saghir itu kecil. Mutlak ini mutlak lah, tidak ada apa-apa, dia dipanggil sebagai mutlak. Okey. Okey. Jadi mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban dia ada bagi pada tiga: mutamathilan kabir, mutamathilan saghir, mutamathilan mutlak. Okey, begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Baik. Setakat ini cukup kita dapat maklumat dan info yang itu dahulu. Okey, jangan kita campur adukkan yang lain. Biar kita faham satu-satu supaya pengetahuan kita tadi tu tidak bercelaru. Okey? Tidak bercelaru dan tidak menjadi seperti apa? Seperti dodol lah. Tak dodol. Okey. Teruskan. Idgham yang pertama, idgham mutamathilani. Okey, okey. Idgham mutamathilani. Apakah idgham mutamathilani? Yang pertama, okey. Dari segi bahasa, memang kalau kita belajar dalam kitab-kitab tajwid, dia ada dua pengertian, bahasa dan istilah. Kenapa? Supaya dia nak terangkan kat kita dari segi maksud perkataan itu, dari segi penggunaan bahasa dan dari segi penggunaan istilah ilmu tajwid itu sendiri. Jadi jangan terlalu takutlah dengan bahasa istilah ni, tak ada masalah. Okay? Yang paling penting dari segi istilah ni kita faham. Dari segi bahasa, mutamathilan ialah huruf yang sama berjumpa. Huruf yang sama berjumpa. Maksudnya huruf yang sama lah. Kalau ba dengan ba, kalau ta dengan ta, itu huruf yang sama. Huruf yang sama berjumpa, sama ada dalam satu ataupun dua kalimah. Sama ada dalam satu kalimah, okay, satu kalimah tu maknanya kita nampaklah dia seketul, itu satu kalimah. Dua kalimah dia ada dua ketul. Satu, dua. Ada jarakkan gitu, ada penjarakan. Maka itu dipanggil dua kalimah. Okey. Dari segi istilah, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, itulah dipanggil mutamathilan. Maksudnya apa? Mutamathilan, dua huruf yang sama. Bila dua huruf yang sama, sudah tentulah dia sama dari segi makhraj dan sifatnya. Dah dua huruf yang sama, tak ada beza lah. Kalau kembar, dia ada beza juga kan? Kembar kan? Ada kembar, walaupun kita kata kembar ni seiras, tetapi mesti ada tempat yang dia ada perbezaan antara abang dengan adik sebagai contoh kan. Okey. Tapi dalam kita sebut mutamathilan itu dari segi istilah, dua huruf hijaiyah yang sama, maknanya makhraj dan sifatnya.
Contohnya seperti ba dan ba, dal dan dal, okey. Waw dan waw, okey. Itu dipanggil sebagai mutamathilani. Tamam? Jelas ke tidak tu? Jelas kan setakat ni? Saya cuba pergi perlahan-lahan supaya dapat tangkap satu-satu yang dah mahir barangkali kata alamak bosannya benda ni simple je ustaz, cubalah cepat sikit. Yang kami ni tak tahu sangat ke dia kata kan. Tidaklah Saya cuba pergi pelan-pelan supaya kita nampak. Baik. Kita tengok contoh. Tuan tengok contoh ni yang pertama dari faqul nadrib bi'asaka. Faqul nadrib bi'asaka. Baik, saya dah merahkan dekat situ ba dan juga ba. Di sini dipanggil mutamathilai. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Jadi saya dah sertakan sekali nama surahnya dan nombor ayatnya supaya menjadi rujukan. Kalau ada Quran, tandalah untuk kita rujukan kita. Okey. Faqul nadrib bi'asaka. Nampak dekat ba dekat situ, ba yang pertama dan ba kedua. Maka di sini dipanggil idgham mutamathilani. Kalau ditanya apa hukum ba bertemu ba pada kalimah idrib bi'asaka, maka kita tahu dan kita akan jawab hukumnya idgham mutamathilani. Faham? Okey. Contoh yang kedua, wa qad dakhalu. Dalam suratul Maidah ayat 61. Wa qad dakhalu. Dekat sini dal dan dal. Okey. Dal dan dal. Okey. Maka itu dipanggil sebagai idgham mutamathilani. Nampak? Huruf dal dan dal. Dua huruf yang sama. Maka tidak ada masalah. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga, asaw wa kanu. Dalam surah Ali Imran ayat 112. Asaw wa kanu. Waw dan waw. Ini dipanggil sebagai dua huruf yang sama. Mutamathilani. Maka hukum dekat situ idgham mutamathilani. Faham? Bukan idgham al-gunah. Idgham mutamathilani. Jelas? Maka inilah dua huruf, inilah dipanggil sebagai mutamathilan dan dipanggil sebagai hukum idgham mutamathilan. Okey. Boleh setakat ni? Okey, insya-Allah. Baik. Ustaz. Ya, saya ada soalan tu. Okey. Kan dalam buku saya tulis mutamatsilain. Ya betul, saya dah sebut di awal tadi. Boleh juga dibaca mutamatsilaini. Tidak ada masalah. Ada Halimatun, tidak ada masalah dari segi nama. Nak letak mutamatsilaini pun betul. Mutamathilani pun betul. Dua-dua bermaksud yang sama. Okey, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Okey. Boleh insya-Allah. Baik. Jadi bila kita menyebutkan tentang idgham mutamathilani di sini, okey, kita tengok maka dia perlu dibaca dengan wajib dibaca dengan idgham. Okey. Idgham mutamathilani dibaca dengan hukumnya idgham, iaitu memasukkan. Okey. Maka tidak ada di situ disyaratkan gunnah. Tidak dia ada disebut disyaratkan gunnah. Tetapi ada idgham mutamathilan atau ada idgham mutamathilain, ataupun boleh juga diberi nama yang ketiga idgham mislain. Ada juga mislain. Jadi ketiga-tiga tu sama tuan-tuan. Jangan bimbang. Nak sebut mislain betul. Mutamathilaini betul. Yang ketiga mutamathilani pun betul. Ketiga-tiga nama tu betul. Nama dia banyak. Orang sama je, tapi nama banyak. Kan? Begitulah. Macam orang pun ada juga. Orang ni panggil Fatimah. Orang ni panggil Fatih. Yang ni panggil Timah. Yang ni panggil Ati. Yang ni panggil Mah. 5 nama dia. Orang sama je tuan. Begitulah contohnya. Okey. Jadi hukum bagi idgham mutamathilani pada ayat ataupun pada contoh kita sebut ini, dia adalah hukumnya idgham ataupun dipanggil sebagai menggabungkanlah. Okey. Perlu dibaca dengan hukumnya adalah idgham. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok
pada pembahagian bagi yang telah kita sebutkan, iaitu kabir, saghir dan juga mutlak. Okey. Bahagiannya, jadi kita sebut tadi secara umumnya idgham mutamathilain ini dibaca dengan idgham lah, memasukkan, menggabungkan. Okey, menggabungkan. Baik. Yang pertama bahagian kabir. Ini kena dengar baik-baik. Dengar baik-baik, berikan tumpuan supaya kita, dan dengar sampai habis. Kalau kita bercadang untuk keluar sebelum habis pengajian, saya bimbang nanti kita tidak dapat faham dan nanti dapat sekerak jalan. Bila dapat sekerak jalan, nanti jadi confused. Sebab yang kesimpulan yang akhir tu yang penting untuk kita dapat. Okey, jadi tunggu sampai ke akhir rancangan. Okey, baik. Yang pertama, bahagian yang pertama, kabir ataupun besar dipanggil. Kedua-duanya berbaris. Dan dalam PDF, dalam nota yang saya buat ni dan yang akan saya beri pada penganjur dan untuk kita buat rujukan, ini nota ni sangat orang kata apa, simple, sehingga kadang-kadang kalau sekali baca memang tak faham. Sebab dalam keadaan ruang waktu yang terhad, saya tak sempat nak buat begitu panjang. Kalau nak baca panjang, tuan-tuan kena rujuk kitab tajwid lah. Kebanyakannya sama sahaja. Jadi apa yang saya sediakan slide ini adalah sebagai ringkasan saja. Okey. Kabir, sebab tu penting untuk dengar apa yang saya sebut sebagai fahami apa yang kita nak bicarakan. Kabir maksudnya besar. Okey. Maknanya idgham mutamathilan kabir atau idgham mislain kabir. Kedua-duanya baris. Maksud kabir ialah kedua-duanya baris. Apa yang kedua-duanya itu? Huruf, dua huruf tadi itu kedua-duanya berbaris. Okey. Contoh, ya'lamu ma, Al-Baqarah 255. Ya'lamu ma, iaitu mim dan mim, dua huruf yang bertemu dan kedua-duanya berbaris. Mim yang pertama baris depan, mim yang kedua baris atas. Maka ini dipanggil sebagai idgham mutamathilan kabir atau idgham mislain kabir. Contoh yang kedua, syahrul ramadhana, Al-Baqarah 185. Kedua-duanya huruf ra, dibaca dengan ra baris pertama depan, ra kedua baris atas. Ini juga dipanggil mutamathilan. Yang ketiga, an-nasa sukara. An-nasa sukara, surah Al-Hajj ayat 2. Okey, sin dan sin. Okey. Hukumnya sin yang pertama baris atas, sin yang kedua baris depan. Okey. Hukumnya tengok baik wajib izhar. Baik. Tadi sebut idgham ni izhar pula. Itu saya sebut kena dengar baik-baik apa yang saya nak sebutkan ini. Hukum di sini bagi kedua-dua huruf ini ataupun kabir ini, iaitu dibaca dengan izhar. Okey. Syahrul Ramadan. Maka tak boleh kita syahr Ramadan. Ya'lamma. Okey. Bukan tak boleh, sebenarnya boleh. Dan memang ada bacaan begitu, tetapi bukan dalam riwayat Hafs daripada Imam Asim Tariq Asy-Syatibi. Okey. Sebab itu Al-Quran ni tuan-tuan ataupun pengajar ilmu tajwid ni dia berkait-kait, kita kena faham. Okey. Di awal dulu kita sebut ataupun saya akan sebut selalu juga, kita kena tahu apakah riwayat bacaan Al-Quran yang kita guna pakai. Okey, iaitu riwayat Imam Hafs. Hafazah Imam Hafs daripada Imam Asim, okey, dalam tariq ataupun dalam jalan Asy-Syatibiyah. Okey. Jadi itu yang kita guna pakai, itu jalurnya. Jadi dalam riwayat Hafs Imam Asim tariq Asy-Syatibi, maka membaca dengan izhar pada kabir ini. Okey. Maka dibaca dengan ya'lamu ma. Okey. Dia tidak dibaca dengan idgham walaupun dia dua huruf yang sama. Syahrul Ramadan. Mutamathilan di sini izhar. Okey. Tak apa, nanti kesimpulan saya sebut di akhir ataupun selepas daripada ini. Okey. Kecuali dua tempat. Dua tempat ini yang dibaca dengan berbeza, tidak dibaca dengan izhar. Iaitu yang pertama dalam surah Yusuf ayat 11, yang kedua ayat 1, nombor 2 iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 95. Saya bacakan, qalu ya abana. Salah ni. Sepatutnya saya bukan garis kat sini ni la ta'manna. Salah
Qalu ya abana ma laka la ta'man. Ni patutnya merah kat sini garis ni. Salah ni, okey. Tak apa, slide slide ni saya belum share lagi. Saya akan edit balik dan saya akan share kemudian La ta'manna. Sepatutnya dekat sini. Ya, sepatutnya dekat la ta'manna ni. Ni. Okey. Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, dari surah Yusuf ayat 11. Macam mana kaedah bacaan ni? Hukumnya dibaca ishmam. Ni ishmam ishmam ataupun raum. Okey. Jadi abaikan yang merah ni, yang ya abana ni abaikan, bukan ni Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Itu dipanggil ishmam, memuncungkan. Ya, mungkin saya dah sebut ataupun belum sebut, tak apalah. Nanti dalam ada tajuk yang kita akan sebut tentang beberapa bacaan yang istimewa dalam riwayat Hafs, masuklah dalam bab ni. La ta'manna, itu dibaca dengan ishmam. Ishmam ini memuncungkan. Baik. Jadi bila kita sebut ishmam ataupun memuncungkan, mana mutamathilan ni? Mutamathilan dia kat mana? Mutamathilan dia pada huruf nun sabdu ni. Okey, dia asalnya dia dua huruf tu, dia asalnya la ta, la ada dua, la ta'manuna. La ta nun yang pertama, nun yang kedua, la ta'manuna. Begitu jadi kedua dalam nun sabdu ini dia sebenarnya ada dua nun tetapi dibaca dengan ishmam ataupun raum. Raum ni macam baca saya tadi lah. Dibaca bunyikan sedikit baris. La ta'manuna, la ta'manuna. Itu dipanggil raum. Okey. Jadi kedua-dua ishmam atau raum ini memang ada dalam riwayat Hafs an Asim yang kita guna pakai dalam surah Yusuf ayat 11. Sebab itu bila kita baca surah Yusuf ayat 11, maka bacalah dengan sama ada ishmam atau raum. La ta'manna, la ta'manna, muncungkan. Ini ramai orang tak dapat buat ni. Okey. Bila tanya okey tak? Okey, faham. Bila baca dia lain pula. Daripada awal dia muncung lah, kan? Daripada awal dia muncung kerana tak boleh baca. Ini perlu dibaca secara bertalaqi musyafah. Okey. Begitu juga raum. Jadi kedua-dua boleh dibaca. Cuma yang masyhur kita baca ishmam lah. La ta'manna. Mesti muncung dengan ikhlas. Jangan malu-malu. Okey. Tak apa. Yang kedua, ayat yang kedua iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-95. Qala ma makkanni. Di sini ada huruf bersabdu, maka dia asalnya dua kalimah. Maka ini juga dalam bab idgham, dalam bab mutamathilan, tetapi dibaca dengan hukumnya dibaca idgham. Okey. Yang kedua-dua ni ishmam dengan raum ni kita tidak perlu bimbang kerana memang dalam Al-Quran memang ditulis begitu. Okey. Jadi tidak menjadi satu kerisauan kepada kita untuk kita nak selidik ini hukum bagi mutamathilan kabir atau mislan kabir. Tak perlu kerana memang ditulis secara begitu dalam Al-Quran dan perlu dibaca begitulah. Cuma bila nak diterangkan, didetailkan, maka itulah keadaan ataupun asal kalimah, asal perkataan tersebut. Okey. Jadi surah Yusuf ayat 11 bacaan ishmam, surah Al-Kahfi 95 makkanni ini asalnya ialah kabir, mutamathilan kabir pada nun dan kaf tetapi dibaca dengan idgham. Okey. Jadi yang izhar pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadilah antaranya iaitu baik. Kenapa nak disebutkan kabir ni? Kerana ada qiraat yang membacakan dengan menggabungkan dua huruf ini. Okey, ada qiraat yang menggabungkan ya'lamu ma, dia baca ya'lam ma. Okey, saya sebutkan sajalah. Tapi tidak perlu bimbang kerana qiraat kita, Imam Hafs kita baca dengan izhar dan memang mudah untuk kita nampak dalam Al-Quran pun ditulis begitu. Ya'lamu ma syahru Ramadan. Tidak ada masalah. Okey. Itu dipanggil sebagai kabir. Okey, kedua-duanya berbaris. Okey. Yang kedua, saghir. Yang ini yang saya sebut tadi yang menjadi fokus kepada perbincangan dalam bab
idgham ataupun riwayat Hafs an Asim ialah dalam idgham mutamathilan saghir atau idgham mithlain saghir. Okey, iaitu huruf pertama sukun dan kedua berbaris. Huruf pertama sukun. Apa maksud sukun? Sukun ni matilah. Baris mati. Dan yang kedua berbaris. Berbaris ni maksudnya atas, bawah atau depan lah, tak kisahlah. Kalau kabir kedua-dua berbaris. Okey. Contoh, fama rabihat tijaratuhum. Pada suratul Baqarah ayat ke-16. Fama rabihat tijaratuhum. Okey, ta dan ta. Okey, ta yang pertama sukun, ta yang kedua berbaris di bawah. Okey, maka dipanggil mutamathilan. Contoh yang kedua, nafsun an nafsin syai'a. Al-Baqarah ayat 48. Nun dan nun, ya, nun mati dan nun. Ini juga dipanggil sebagai mutamathilan. Okey. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Okey. Contoh yang ketiga, halakum min surah Ar-Rum ayat 28. Lam dan lam. Di sini dua huruf yang sama. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berbaris di atas. Dan lakum mim mati, mim yang sukun dan mim yang berbaris di bawah. Okey. Hukumnya wajib dibaca idgham. Jadi tumpuan kita ialah pada saghir. Okey. Yang kabir tadi tu, sebab tu saya sebut tadi, dengar sampai habis. Yang kabir itu diletakkan dalam tajuk ini juga kerana dibincangkan dalam ilmu qiraat, tetapi kita dalam riwayat Hafs an Asim tidak bicara panjang dalam bab kabir, lebih kepada saghir. Okey. Jadi dibaca secara idgham ataupun menggabungkan, memasukkan. Ingat saya sebut tadi, idgham tidak semestinya gunnah. Tidak semestinya ada dengung. Idgham memasukkan. Gunnah adalah suara yang keluar daripada rongga hidung atau khayshum, dipanggil gunnah. Okey, dengung. Sebab itu, fama rabihat tija. Maksudnya ta yang pertama masuk dalam ta yang kedua dan dia ada tasydid, ada sabdu pada ta yang kedua. Okey. Fama rabihat tija. Maka ditanya, apakah hukum ta mata mati dan bertemu ta yang kedua? Hukumnya idgham mutamathilan ataupun idgham mithlain. Idgham mutamathilain. Mana-mana nama nak letak silakan. Okey. Lebih tepat kalau kita sebut, kalau ada juga nak sebut idgham mithlain saghir, idgham mutamathilan saghir. Okey. Sebab apa dia ada nak sebut saghir? Sebab dia ada kabir. Okey, itu kalau lebih detail lah. Lebih detail. Kita sebut idgham mithlain pun, idgham mutamathilain pun dah cukup, dah memadai. Okey, nama ni tuan-tuan, nama ni hanya diberi je. Nama ni diberi oleh ulama untuk membezakan. Tetapi yang paling penting sekali ialah cara kita baca. Itu paling penting. Nama tu letaklah nama apa pun. Yang penting kita baca tu betul. Fama rabihat tijah. Maka jangan kita baca fama rabihat tijara. Itu salah. Fama rabihat, kita bunyikan sifat hamas pada ta. Fama rabihat tijah, itu salah. Sebab hukumnya idgham mutamathilan. Okey. Nafsun an nafsin, ini juga idgham. Tetapi dalam hukum ini dia melibatkan nun mati. Maka bila melibatkan nun mati, kita rujuklah pada bab yang khusus pada nun mati. Jadi nun mati bertemu nun, idgham ma'al gunnah. Okey. Halakum, begitu juga halakum. Ini lam masuk dalam lam yang kedua. Mim masuk dalam mim yang kedua. Okey, dalam mim ini mim mati, maka tajuk bawah mim sakinah idgham mithlan, idgham mutamathilan, dan di sini ada dengung. Kenapa pada mim dan nun an nafsin dan lakum min ada dengung? Sebab nun dan mim adalah dua huruf yang tidak bercerai pada mereka berdua ini sifat dengung. Okey. Sifat dengung tetap ada pada nun dan mim. Cuma kuat tak kuat je.
Saya dah sebut dalam bab tajuk nun sakinah dulu. Ya, nun sakinah dan mim sakinah. Nun dan mim, dua huruf ini, dia keluar daripada rongga khayshum, dia tidak boleh, tidak mesti ada dengung. Cuma kuat tak kuat. Kalau dalam keadaan dia nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang perlu dengung, dia kuat. Okey. Kalau bertemu dengan huruf izhar, nun mati bertemu hamzah, nun mati bertemu ha, nun mati bertemu ain, huruf-huruf izhar, dia dibaca dengan izhar, tetapi gunnahnya memang ada juga, cuma sikit. Okey. So itu. Okey. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai mutlaq. Okey. Pembahagian yang ketiga mutlak. Huruf pertama berbaris dan kedua sukun. Okey, yang pertama kabir, dua-dua baris, yang kedua shaghir, pertama mati, kedua baris, yang ketiga mutlak, huruf pertama pula baris, yang kedua tu sukun. Okey. Contoh nanhaka. Nanhaka, nun dan nun, dua huruf yang bertemu sama. Okey, ini dalam satu perkataan ni. Okey, ma nansakh. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Jadi hukum di sini nun itu kedua-duanya perlu dibaca. Maknanya izhar lah. Kedua-duanya perlu dibaca. Yang mutlak ini juga tidak dibicarakan secara detail dalam bab ataupun dalam riwayat Hafs an Asim. Cuma disebutkan saja. Sebab tu saya kata tadi dalam slide ini saya sebut juga perbicaraan tentang pembahagian yang lain kerana dia melibatkan bacaan dari segi qiraat yang lain sebagai pengetahuan sahaja. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, idgham mutamathilan, ya, yang kita nak beri tumpuan ialah pada yang kedua, idgham mutamathilan shaghir atau idgham mithlain shaghir. Okey. Yang pertama yang kabir, yang ketiga yang mutlaq, ini dibicarakan. Sebab itu ada dalam kitab, dalam setengah-setengah kitab tajwid tidak disebut pun kabir dan mutlaq ni. Okey, mereka nak hadkan supaya yang kita nak beri tumpuan pada bacaan riwayat Imam Hafs an Asim pada yang kedua ataupun dalam bab shaghir ini. Okey, idgham mutamathilan shaghir. Okey. Jelas? Itulah idgham mutamathilan. Ada soalan tak? Saya tengok sikit sekejap chat. Kalau ada soalan, Assalamualaikum untuk sumbangan. Okey, baik, terima kasih Kak Syida, boleh baca. Yang kedua daripada Shima, Assalamualaikum, macam mana nak bezakan idgham mutamathilani dengan mat tamkin? Okey. Mat tamkin berkenaan dengan hukum mat lah. Hukum mat dan idgham berbeza. Hukum mat mestilah ada alif, waw ataupun ya kan? Okey, alif, waw ataupun ya, itu dipanggil sebagai hukum mat. Apa-apa hukum mat mesti diguna pakai ataupun mesti ada dipanggil sebagai huruf mat. Jadi mat tamkin ni apa? Iaitu apa ni, ya dan ya, waw dan waw. Okey. Ya dan ya, waw dan waw. Itu dipanggil sebagai mat tamkin. Okey. Mat tamkin ni kita sebut tak dulu. Mat tamkin ini juga antara beberapa pecahan hukum mat. Contohnya yuhyi wa yumit. Yuhyi, ya dan ya. Okey, ya dan ya. Yuhyi. Okey. Sama juga seperti contohnya fa'u ilal kahfi. Fa'u ilal kahfi. Waw dan waw. Okey. Di situ dipanggil sebagai mat tamkin. Okey. Dalam keadaan mat tamkin ini dua huruf yang sama juga. Jadi ditanya beza idgham mutamathilan dengan mat tamkin. Beza yang pertama ialah dia hanya dua huruf saja mat tamkin ni, ya dan waw saja. Ya dan waw saja. Okey. Dia bagi dua huruf itu sahaja dan kedua-duanya huruf mat. Okey, dia berbeza dengan apa ni, dengan idgham mithlain. Idgham mithlain ini dia adalah huruf-huruf yang kalau kita sebutkan pada idgham mithlain shaghir ini yang dibaca dengan idgham ini, ya, kaedah dia ialah huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Okey. Kalau kita lihat mat tamkin, huruf yang pertama berbaris, yang kedua sukun. Dia seperti mutlak ni. Dia seperti mutlak. Maka dia perlu dibaca dengan jelaslah. Kedua-duanya dibaca dengan izhar. Okey, dibaca dengan jelas. Dan di situ pula dia ada huruf mat. Bila dia ada huruf mat, maka dia terpakai kaedah huruf mat, iaitu mat tamkin.
Mat tamkin ini juga dikenali juga mat asli, tak ada masalah pun, ya. Mat tamkin juga dikenali dengan sebagai mat asli. Nah, jadi nama tu tuan-tuan saya sebut tadi, nama ialah diberi. Mat tamkin, mat asli, mat tabi'i, diberi nama. Yang penting ialah kita mengetahui dari segi macam mana nak baca. Kalau datang keadaan yuhyi, keadaan fa'u, keadaan-keadaan seperti mat tamkin tadi, nak membezakan nama tu saja, dia nak membezakan sahaja dengan kaedah-kaedah yang lain, ada maksilah qasirah, ada maksilah tawilah. Okey, yang paling penting ialah bila sampai perkataan itu kita tahu cara bacaan. Okey, jadi beza idgham mutamathilan dan mat tamkin sudah tentulah dari segi hurufnya, dari segi hurufnya, iaitu pada waw dan ya. Itulah yang disebut sebagai mat tamkin. Okey, jelas? Baik, insya-Allah. Okey. Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum. Yang berkaitan dengan yang an-nafsi tu dan juga kumin tu, dia ada elemen dengung tak situ, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih soalan Kak Fauziah, ya. Okey. Betul. Saya ulang baliklah sebab saya dah sebut tadi, nun dan mim. Ingat baik-baik, nun dan mim adalah dua huruf yang tidak bercerai tanggal dengan kedua huruf ini sifat dengung. So, soalannya ada elemen dengung tak? Jawapannya ya lah. Sebab kalau sebut tadi ada dengung. An-nafsin, lakum min. Kenapa idgham dekat sini ada dengung? Ada elemen dengung. Sebab dia nun dan mim. Nun dan mim ni, tuan badan nun dan mim ni, okay, dia memang dengung, ada dengung. So, bila mana hukum nun dan mim, dia mesti ada elemen dengung. Cuma jelas atau tidak jelas. Itu saya sebut tadilah, ya. Mungkin Kak Fauziah boleh, faham, Ya, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dan hukum dengung kat sini ialah idgham lah. Idgham, batu kita panggil nama hukum kat sini idgham, ma'al gunnah. Boleh tak nak sebut sini idgham mutamathilan? Boleh, tak ada masalah. Nama tuan-tuan nak bagi nama idgham ma'al gunnah ke, idgham mutamathilan saghir ke, idgham mislain ke, silakan. Yang penting bacaannya mesti betul. Okey. Jadi kalau nun mati bertemu nun, idgham ma'al gunnah. Boleh? Idgham mislain. Boleh? Idgham mutamathilan. Silakan. Mana-mana nama pun. Bunyinya tetap sama. An-nafsin. Okey. Itulah keadaan. Begitu juga bagi mim mati bertemu mim. Barakallahu fiik yang bertanya soalan. Okey, itulah dia. Sekarang kita dah dapat idgham mutamathilan atau idgham. Jadi saya ingat sebut sekali lagi yang menjadi perhatian kepada kita dalam membicarakan tentang tajuk idgham mislani ataupun idgham mutamathilan ni ialah idgham mutamathilan yang kedua ni, yang saghir ini. Okey. Jadi kenapa saya bawa juga kabir, saghir dan mutlak? Kerana ada bacaan yang dibaca dengan bacaan berbeza mengikut keadaan bahagian masing-masing. Tapi saya sebut sekali lagi, tumpuan kepada saghir, iaitu huruf pertama sukun dan kedua berbaris. Okey, dibaca dengan idgham. Idgham maksud apa? Menggabungkan, memasukkan. Okey. Kalau berkaitan dengan nun dan mim, dia ada gunnah, ada elemen dengung kerana nun dan mim itu sendiri tidak bercerai daripada mereka itu sifat dengung. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Saya ingat idgham mutajanisa ni kena masuk dalam minggu depan lah, kerana kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah saya rasa sekadar itu saja pertemuan kita. Idgham mutamathilani tadi, idgham mutamathilani atau idgham mislaini atau idgham mutamathilain, terpulang pada kita. Itulah antara yang pertama tajuk dalam bab idgham. Okey. Jadi dia sebenarnya bukanlah satu bab yang lain dalam bab idgham yang kita pernah dengar sebelum ini. Cuma dia menceritakan lebih dalam bab idgham supaya kita tahu maklumat ini, supaya tahu. Yang paling penting jangan takut dengan nama. Jangan takut dengan nama. Nama itu hanya diberi untuk kita faham, untuk kita nak belajar saja. Yang paling penting ialah bila sampai ayat tu kita tahu cara bacaannya
Dan bila dia cerita ini hukum tu, kita tahu, oh okey betul-betul hukumnya begitu. Cukuplah setakat tu. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sekadar itu saja. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak kita tutup ataupun kita nak baca suratul Kahfi ayat 10 yang terakhir. Boleh? Okey ya. Okey ke tajuk hari ni? Ustaz, Ya. boleh tak Ustaz baca sekali lagi ayat-ayat dia tadi tu? Nak tengok Ustaz punya sebutan dan nak dengar balik, nak jelaskan sikit. Boleh ke? Okey, baik. Ayat mana? Yang ni. Semua jadi semua yang kita belajar tadi tu. Okey, baik. Saya bacakan sekali lagi ya. Okey. Contoh bagi idgham mutamathilan. Saya baca sekali lagi. Ini contoh yang dia ya. Faqul nadrib bi'asaka. Faqul nadrib. Jadi contoh yang dibawa di awal ni, ini semua adalah idgham mutamathilan apa ni? Shaghir. Okey. Idgham mutamathilan shaghir. Kerana inilah highlight kita, tumpuan kita ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua berbaris. Shaghir lah tu. Okey. Dimasukkan ba yang pertama. Maka bila dimasukkan tu apa? Dihilangkan segala sifat bagi makhraj dan sifat bagi huruf yang pertama. Okey. Faqul, jadikan satu ba sajalah mudahnya. Faqul nadrib bi'asa. Okey. Jangan baca faqul nadrib. Qalqalah sifat ba, tak boleh. Okey. Sama juga ayat yang kedua, contoh kedua. Wa qad dakhalu, masukkan dal yang pertama dalam dal yang kedua. Okey. Tengok ada tanda sabdu dekat situ menunjukkan dia perlu dimasukkan. Okey, tanda sabdu ialah tanda idgham. Okey. Wa qad dakhalu bil kufri. Okey. Wa qad dakhalu. Okey. Hilangkan sifat dal. Qalqalah. Wa qad dakhalu. Tidak ada wa qad dakhalu kerana itu idgham. Okey. Ini dibacakan dalam riwayat Imam Hafs, Imam Hafs. Wa qad dakhalu. Okey. Yang ketiga, asaw wa kanu, idgham waw ke dalam waw. Okey, masukkan waw yang pertama dan waw yang kedua. Asaw wa kanu ya'tadun, contoh. Okey. Suka juga saya sebut pada asaw wa kanu atau waw dan waw ini kerana ada pembaca dia panjangkan. Asaw wa kanu, dia baca panjang. Tak boleh panjang Ingat, yang memanjangkan suatu bacaan ialah sama ada di huruf mat ataupun kerana ada gunnah. Itu yang menyebabkan dia panjang. Asaw wa kanu, tidak ada huruf mat dan dia bukan huruf yang ada gunnah, wow, maka tidak perlu panjang. Maka baca laju asaw wa kanu, asaw wa kanu. Okey, hilangkan segala sifat dan makhraj bagi huruf yang pertama, asaw wa kanu. Itulah bagi idgham mithlan shaghir. Okey. Ni kabir syahrul Ramadan, jelaskan. Kalau ishmam la ta'manna. Dalam bab ishmam ni insya-Allah kita akan sebutkan lagi juga nanti. Okey, makanni ini juga dibaca dengan idgham shaghir pada contoh yang tiga contoh ni. Fama rabihat tijata, tu dimasukkan ke dalam ta yang kedua. Nafsun an nafsin, nun masuk ke dalam nun yang kedua. Hal lakum, jangan dipanjangkan. Hal lakum, salah. Hal lakum, masukkan ke dalam idgham, masuk dalam nun kedua. Lakum mi, mi masuk dalam mim yang kedua. Dan ini perlu dipanjangkan kerana ada gunnah. Okey, wallahu taala alam. Itu saya sekadar itu. Kak Syida, boleh ke? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Syida. Jadi itulah dia tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Bagi tajuk hari ini idgham mutamathilan. Satu je, tak sempat masuk kedua-dua yang lain sebab masa tidak mengizinkan. Tak apalah. Memang okey dah tu sejam. Kalau 2 jam saya tahu dah mesti bukan tuan-tuan lagi, saya lagi awal dulu. Sebab tak larat nak cerita panjang sangat kan. Okey, 1 jam cukuplah. Okey. 1 jam, setengah jam ke 1 jam belajar ni, pengajian ni, tengok keadaan lah. Okay. Jadi, dan suka untuk saya nasihatkan juga, yang paling penting kita nak belajar Al-Quran ini mesti ada guru. Okay. Mesti ada guru, bermakna belajar, baca tu ada yang memerhatikan. Bukan merhati, yang dengar lah, yang orang guru.
guru yang lebih mahir lah. Tak semestinya ustaz ke ustazah ke tidak. Kalau dia tukang kebun tapi dia mahir Quran pun silakan, tak ada masalah. Jangan tengok profession itu tidak ada apa-apa, tidak ada membawa makna pun. Dia mahir Al-Quran, dia seorang doktor perubatan, mahir Al-Quran, maka rujuk pada dia. Kalau dia mahir, dia seorang mekanik, dia pandai Al-Quran, maka rujuk pada dia, tidak masalah. Okey. Wallahu ta'ala alam. Saya sekadar itu saja. Kalau tidak ada soalan, kita boleh akhirkan pertemuan kita pada hari ini insya-Allah dengan dengan 10 ayat terakhir dalam suratul Kahfi. Okey. Baik, insya-Allah. Mana suratul Kahfi tadi hilang dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ayat 101. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baiklah, muslimat yang saya kasih sekalian, mereka adik-adik, tadi insya-Allah sekadar itu saja pertemuan kita pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang daripada itu mas. Sendiri aku pun hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahil alamin. Terima kasih Kak Adia, terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Di atas Ustaz.
Bayan Sama-sama. yang tajuk pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi membawa manfaat kepada kita bagi memantapkan lagi bacaan Al-Quran kita. Dan seperti yang Ustaz pun, carilah guru walau siapa pun mereka. Kalau pandai mengaji Quran, bergurulah dengan mereka lah. Walaupun anak kita pandai berguru, pandai mengaji Betul. kita sendiri pun tidak mengapa lah. InsyaAllah. Dan dengan anak saya juga. InsyaAllah. Jadi, terima kasih kepada Kak Syida dan semua yang hadir pada hari ini. Jadi kita serahkan kembali kepada Kak Syida untuk menutup kuliah kita lah. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira diucapkan pada Ustaz atas ilmu sampai pagi ini. Alhamdulillah dia tak perlu banyak tapi sebab proses untuk menghadam ilmu tu kan dia masa yang singkat tu kita boleh proses yang apa kita dapat tu kan. Tak mesti sampai 1 jam, 2 jam kita belajar tapi tak dapat apa. Proses pelan-pelan benda tu kan. Padat benda tu tapi take time juga kan. Alhamdulillah sebab yang datang kelas kita ni bukan muda-muda Ustaz kan. Maklum dah kan makcik-makcik, opah-opah semua ada kan. Alhamdulillah atas kefahaman Ustaz terhadap kami kan, maksudnya berpada orang kata slow sure kan. So alhamdulillah dengan ilmu sampai pagi ni kita rasa puas hatilah sebab benda tu sikit tapi kita akan fokus benda tu insya-Allah. So jazakumullah khairan katsira pada sahabat-sahabat semua atas keadaan pagi ini dengan ilmu sampaikan, mudah-mudahan untuk minggu depan kita akan lebih hadam lagi apa yang Ustaz sampaikan insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira Aziah ya. Wa iyaki. Wa iyakum. InsyaAllah jumpa semua ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik seterusnya insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita endkan sesi pagi ni dengan lepas tasbih kafarah dan juga surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. So bolehlah kita pergi sama breakfast balik Ustaz. Ya, sama-sama makan balik. Okay, dengan itu Kak Syida endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama semua. Sama-sama gitu pada Terima semua. kasih Haji Aziza. Terima kasih Kak Asmaya insyaAllah. Alhamdulillah hari ni kena ingat dapat. Nanti ingat pukul 10. Okey, terima kasih. Atas kepadaan pagi ni ya. Terima kasih semua ya. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi insyaAllah ya.